Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Pada malam ni sambung kita kitab Majmu' Salasi Rasail, fasal yang kedua, risalah yang kedua, muka surat 103, Rumi. Dan jika berubah 103 Rumi, Jawi 40 kat tengah-tengah tu. Jawi muka surat 40. Allah jatuh. Muka surat 40 Jawi, yang dalam kurungan dan jika Rumi 103. Qala ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Dan jika berubah ia dengan benda suci. Ia apa ni? Ia air. Kita sedang membicarakan tentang air, tentang status air yang berubah, air mutanajjis macam mananya, air musta'mal, air mutaghayyir, air muqayyad, dan beberapa jenis air. Dan kita berhenti kat tengah-tengah tu, dan kita masuk pula pada malam ni, kata pengarang, dan jika berubah ia dengan benda suci. Ia air itu asal air mutlak. Tiba-tiba asalnya air mutlak. Air itu air mutlak lah, suci lah. Bau, warna dan rasa tak ada apa-apa lah, macam air mutlak. Air mutlak. Tidak ada perubahan bau, tidak ada perubahan warna, tidak ada perubahan rasa. Sebab apa? Sebab dia air mutlak. Kan? Tiba-tiba berubah air tadi, air mutlak tadi berubah. Bila sebut berubah, sama ada berubah bau, atau berubah warna, atau berubah rasa. Tu namanya berubah. Asal air mutlak tak berubah, tiba-tiba berubah pula. Dia terjadi dalam dua keadaan. Yang pertama, dia berubah, yang masuk tu benda suci. Berubah juga, masuk benda suci. Kadang-kadang berubah juga, yang masuk tu benda najis. Maknanya berubah boleh terjadi dengan dua keadaan lah. Yang pertama boleh jadi dengan masuknya najis, maka berubahlah air itu. Yang kedua, masuk dengan benda suci, berubah juga air itu. Yang kita bincang ni apa? Masuk benda suci. Dia bagi contoh apa? Seperti daun kayu. Daun kayu ni kalau kita mudah, contoh paling mudah sekali, daun pandan. Daun kayu lah tu, daun pandan. Masuk daun pandan pun tak boleh juga. Pati tu, daun saja tu tak kena. Contoh kalau daun, air pandan tu, ataupun kita ambil contoh lain lah, sirap lah, senang. Sirap, saya nak sebut air pandan tu, nanti ingatkan daun pandan pula. Ambil sirap lah, senang. Masuk sirap, masuk nila dalam air mutlak, kan berubah tu. Warna jadi warna biru, warna jadi warna merah, kan berubah tu. Jadi berubah pula dengan apa? Dengan nila suci. Dia panggil berubah dengan benda suci. Berubah dengan apa? Berubah dengan sirap suci, namanya berubah dengan benda suci. Termasuk air mawar.
Air mawar yang buat mandi jenazah tu, air mawar tu masuk dalam bekas air mutlak. Berubah juga, tapi bukan warna. Warna tak berubah, berubah bau. Namanya berubah lah tu. Air mawar tu suci tak? Suci. Namanya air mutlak yang telah berubah dengan benda suci. Okey? Dan air susu, dia bagi contoh susu pula. Air susu masuk dalam air mutlak, maka berubah air tadi tu. Jadi warna-warna nak kesusuan gitulah. Susu cair lah kita kata. Dia bagi contoh apa lagi? Kapur. Tu contoh yang dia bagi. Kapur. Kapur ni kapur makan tu lah. Masuk dalam air, kan dia akan berubah sikit warna air mutlak. Asal air mutlak masuk kapur tadi. Dan umpamanya, buatlah contoh apa-apa pun. Milo ke teh ke kopi ke apa sajalah. Janji masuk perkara benda-benda tu suci. Maka jika banyak ubahnya, jika berubah banyak, maksudnya asalnya air tu putih elok je, tiba-tiba berubah dengan benda-benda suci tadi, ubah tu pula banyak. Macam mana ubah banyak? Sekira-kira hilang nama air mutlak, gugur nama air mutlak. Macam mana maksud hilang nama air? Nama air itu hilang. Maka kita bahas tu sekejap lagi. Maka tiada harus bersuci dengan dia. Tak boleh dah, walaupun dia asal air mutlak, bercampur pula, bukan najis, suci je. Termasuk nila je, termasuk sirap je, termasuk Milo je, masih lagi air, boleh minum lagi. Habis itu tak boleh bersuci, tidak harus bersuci. Bila sebut bersuci, wuduk, mandi wajib, basuh najis, tak boleh lah bersuci. Kita bahas sekejap lagi, sekira-kira hilang nama air tu kejap lagi. Tak boleh guna bersuci. Dan jika tiada hilang nama air, kekal lagi nama air itu, kerana sedikit ubahnya, berubah tu sikit aja, maka tiada memberi mudarat. Dengan maksud kekal mutlak. Tiada memberi mudarat tu maksudnya kekal mutlak. Boleh memakai akan dia air tadi yang berubah dah tu. Berubah tapi sikit aja. Berubah oleh sebab apa? Dengan benda suci tadi. Kerana sucinya. Kerana yang berubah tu sebab benda tu suci. Dan berubah tu sedikit, bukan najis. Lainlah najis. Tu bukan najis. Kita ambil contoh, air segelas, sirap sesudu. Terus terbayang, sirap satu sudu. Maka berubah air tu, berubah banyak. Maka air yang air dalam cawan tadi, air mutlak asalnya tadi, tak boleh buat wuduk dah, tak boleh buat mandi wajib dah sebagainya. Kalau masuk setitik sirap, dia berubah, nampak macam, tapi tak berubah banyak, boleh buat wuduk, boleh buat mandi wajib. Itu kalau contoh air satu gelas lah. Buatlah contoh air satu baldi. Tu maksud dia. Maka boleh, sebab berubah tu sedikit. Kalau berubah banyak tak boleh. Kalau berubah banyak, nama air tu mutaghayyir. Nama air air satu cawan, namanya air mutlak, putih, elok. Ambil sirap satu sudu, letak, berubah, nama air tu nama mutaghayyir. Nama air tu bukan air mustakmal lah. Kalau air mustakmal, makruh minum. Yang tu tak makruh, air sirap tak makruh. Kenapa pula? Itu bukan air mustakmal. Habis tu mutaghayyir nama air tu, air yang berubah. Tapi kalau ambil setitik letak, nama tu air mutlak lagi, walaupun dah masuk sirap dalam tu. Okey, itu secara umumnya begitulah disebut. Okey. Jadi macam air kopi, air madu tu, semua tu adalah air mutaghayyir jika berubah banyak. Tapi kalau berubah sikit, kekal mutlak lagi. Contoh air pipe. Air pipe yang dirawat. Air pipe kita tu, air pipe yang dirawat tu, dibuat sesuatu dalam air tu. Jadi boleh kena ambil wuduk, mandi wajib. Sebab kalau air tu bukan mutlak, walaupun dia mutaghayyir, boleh minum, tak boleh berwuduk, tak boleh mandi wajib, tak boleh nyuci najis. Jadi nak tahu air pipe yang kat rumah kita tu, status dia air apa? Sebab air tu dirawat. Kalau air tu tak dirawat, macam air apa, air hujan, atau memang air mutlak dah, air sungai, air laut, tak payah tengok lah warna apa pun, boleh pakai aja. Yang ini air telah dirawat, telah diletakkan sesuatu. Dia letak klorin, tawas, bahan-bahan kimia yang terlarut. Jadi macam mana kita nak tahu air tu boleh wuduk ke tidak? Senang aja. Berubah tak? Berubah bau, warna dan rasa tak? Tak berubah. Boleh? Berubah. Kalau berubah biasanya berubah sikit. Biasanya klorin juga, dia akan berubah sikit. Bila loji apa tangki air tu, cuci sehari tak ada air.
Esok dah ada air dah. Air dah ada. Maknanya dia cuci tangki besar dia tu. Okay. Lepas tu bila kita buka mula-mula tu, kadang-kadang dia ada bau. Berubah bau klorin. Kadang-kadang bertukar macam karat-karat sikit pun ada. Kadang-kadang berubah bau, warna dia berubah. Kadang-kadang bau dia berubah. Adakah boleh ambil wuduk? Dari segi kita nak pakai gatal, elok tak elok, itu sudut kesihatan. Ini sudut hukum syarak. Adakah boleh ambil wuduk? Boleh mandi wajib dan sebagainya? Adakah boleh? Tengok, berubah banyak ke sikit. Jika berubah banyak, klorin ni kuat bau ni, tak boleh, tak usah wuduk, tak usah mandi wajib. Kalau berubah sikit, bau klorin tapi sikit aja ni, maka boleh lagi ambil wuduk. Okey. Jadi kita nak bahas apa pula ni? Bahas maksud ni, maka jika banyak ubahnya, jika berubah tu banyak berubah tu ketara sangat, banyak tu ketara, sekira-kira hilang nama air mutlak. Hilang nama, apa maksud hilang nama? Hilang nama air mutlak, apa maksud kat situ? Ataupun ditegah guna nama air mutlak. Maka air itu bukan air mutlak lah, sebab ditegah guna air mutlak. Macam mana contoh dia? Dia gini, air mutlak, kita dah sebut sebelum ni, air mutlak dia special tau. Dia duduk dekat mana akan dinisbahkan kepada nama tempat yang kita bahas sebelum ni. Air yang duduk dalam sungai, kita panggil air sungai kerana tempat air tu dalam sungai. Air mutlak duduk dalam sungai, kita panggil air sungai. Sedangkan dia air mutlak, tapi kita panggil air sungai sebab dia duduk dalam sungai. Kalau dia masuk dekat alur, kita panggil air alur. Dia masuk dalam longkang, kita panggil air longkang. Maknanya air mutlak ni dia ikut nama tempat. Dia ikut nama tempat secara umumnya begitu. Kemudian air tadi sungai tadi masuk kat kuala masuk ke laut, kita panggil air laut pula. Air yang sama. Kemudian kita ambil lah air sungai tadi, banyak-banyak, kita gali telaga kita kering. Maka kita ambil air sungai tu, buh dalam telaga kering kita, penuhlah telaga tu, kita panggil air telaga, tak panggil sungai. Sebab dia ikut nama tempat. Itulah ciri-ciri air mutlak. Dekat mana dia ada, dia akan ikut nama tempat. Kita pun ambil lah air sungai tu, masuk dalam botol, kita panggil air botol. Kita tak panggil air sungai lah. Padahal air gau tu air sungai. Tak panggil dah. Air mata air, buah dalam botol, kita panggil air botol. Okey. Jadi kalaulah air tu dia berubah mengikut nama tempat, tiba-tiba kita ambil air, kita ambil sesirap, kita bubuh dalam telaga, jadi merah lah. Kita pun ambil, suruh orang ambil. Orang kata apa? Woi, air sirap dalam telagamu ni. Okey, maknanya mana perginya air? Mana nama air mutlak? Air mutlak telah ditanggal daripada asalnya air telaga tu air mutlak. Ataupun kita sebut air telaga. Bila kita sebut air telaga, maknanya air tu ikut nama tempat, bermakna air mutlak. Tiba-tiba bila kita bubuh sirap dalam tu banyak-banyak, dia jadi merah, dan orang ambil, orang akan kata, air sirap ni, mana pergi air perigi? Mana pergi air telaga? Telaga tu ataupun mutlak tadi telah dicabut. Tu telah hilang nama air mutlak. Tu dia maksud telah hilang tu. Maka jika banyak ubahnya, sekira-kira hilang nama air mutlak, hilang nama air, ditegah guna air mutlak. Kalau air sirap dah ni, kita akan tegah, ambil air mutlak tu tak boleh. Kena kata air sirap. Habis mana pergi air mutlak, mana pergi nama air? Hilang. Habis tu diganti dengan benda lain. Benda lain yang berubah tu, kita ambil buat teh tarik banyak-banyak, buah dalam paip, buah dalam tangki, lepas tu keluar kot paip. Sepatutnya kalau dalam tangki kot paip, kita panggil air saja. Bila kita panggil air saja, maknanya air mutlak. Bila kita panggil air tangki, sebab dia ikut tempat, namanya air mutlak. Tapi bila kita botai dalam tu teh tarik, kita buka, air teh tarik ni, mana pergi air saja? Mana pergi air tangki? Hilang nama tu. Hilang nama. Ditegah guna air tangki. Kita tak panggil air teh tangki, tak panggil gitu. Hilang nama. Itu maksud, nak faham maksud tu. Dan maka jika banyak ubahnya, sekira-kira hilang nama air mutlak. Hilang nama air, itu maksud. Ditegah, menggunakan nama air tu. Tak ada siapa tegah pun, tak ada siapa marah pun. Kita tak panggil dah air tu air tangki. Kita panggil dia apa? Air teh tarik. Sebab
Sebab warna tadi tu dia dah berubah dah. Walaupun dia duduk dalam tangki, walaupun dia duduk dalam tangki, walaupun dia dalam perigi, walaupun duduk dalam perigi. Karak. Oi, dia tarik ni. Walaupun duduk dalam sungai, walaupun duduk dalam sungai teh tu banyak-banyak buat. Tetap juga nama dia walaupun buat dalam lori. Buat dalam lori. Tak panggil air tangki lori tak. Dia tak panggil. Dia panggil apa? Air teteh, kopi-kopi . Kenapa tak pakai air saja? Tak boleh, ditegah. Orang tak bercakap macam tu. Tu maksud dia. Itu maksud sekiranya hilang nama air. Tapi kalau kita baca sekali, apa benda hilang nama air? Jika tiada hilang, maka jika banyak ubahnya, sekira-kira hilang nama air mutlak. Apa nama hilang? Tu maksud dia. Walaupun air tu air anggur, satu laut sekalipun, kita cedok, air anggur ni, kita takkan kata air laut anggur. Tak ada. Tapi tak jadilah, ni fikir-fikir je lah. Habis kenapa tak kata air saja? Tak ditegah guna perkataan air mutlak atau air saja. Sebab dia telah berubah. Dan berubah dia tu banyak. Tapi kalau berubah dia sikit, dia tak hilang nama air tu. Kekal ada nama air. Berubah sikit. Contohnya kita ambil, kita berubah sikit aja. Anggur tadi tak setitik je dalam cawan. Memang berubah macam purple sikit, tapi masih lagi kekal. Air tu tetap air. Kita tak kata air anggur ni, tak. Sebab berubah dia terlalu sedikit. Maka jika begitu, air tu kekal mutlak. Itu yang dia cerita. Maka tiada harus bersuci dengan dia. Dan jika tiada hilang, tak hilang nama. Nama air tu tak kita panggil air. Air tangki kadang-kadang warna keruh sikit, tetap kita panggil air tangki. Tetap kita panggil air juga. Sebab terlalu sedikit perubahannya. Dan jika tiada hilang, kerana sedikit ubahnya, tak hilang nama tu. Nama air tu masih lagi air, tapi ubah sikit aja. Maka tiada memberi mudarat. Maksudnya kekal air tu mutlak, walaupun berubah. Dan boleh pakai buat suci. Sebab dia bukan najis. Okey. Macam air paip, kita tambah tongkat ali. Kita tak panggil air paip tongkat ali. Tak panggil gitu. Kita panggil air tongkat ali je. Paip tu hilang. Dia hilang, nama tu hilang. Air hujan buat Milo. Ambil air hujan buat Milo. Air apa tu? Air hujan Milo. Orang tak cakap gitu. Air Milo hujan, orang tak cakap gitu. Habis tu, air Milo. Asal dah berubah nama tu. Sebab dah jadi Milo dah. Nak sebut air hujan Milo apa? Macam tu lah umpama. Kalau orang nak sebut juga. Cuma adatnya begitulah. Dia nak suruh kita fikir. Okay. Bersalahan lainlah jika berubah ia dengan najis. Air tadi tu, air mutlak, yang berubah tadi dengan benda suci yang kita bahas tadi. Ini tidak, dia berubah tapi dengan najis. Okay? Dan jika sedikit ubahnya sekalipun, berubah sikit aja, maka tiada harus memakaikan dia dan lainnya. Kalau najis tak boleh. Masuk tak cicak satu aja dalam cawan, berubah bau, berubah warna, tak kisahlah mana-mana satu, berubah rasa, maka air tu air najis terus. Malah kalau air tu kurang 2 kullah, tak kira berubah atau tak berubah, najis juga. Pak beza dia. Masuk benda suci lain hukumnya, masuk najis lain. Masuk najis sebab najis tu kuat. Maka masuk kurang 2 kullah, masuk najis, air tu dah bukan najis. Walaupun tak berubah pun, dah buang dah tarik tadi, tak ada apa pun, tetap juga air tu bukan najis. Tetap juga air tu bukan najis. Kalau air tu banyak, satu laut, penuh darah dalam tu, penuh dan apa-apa binatang mati, bau bangkai air laut tu, satu laut sekalipun. Satu laut ni bukan 2 marhalah lagi, lebih 2 marhalah. Maka air tadi tetap menjadi air najis juga, mutan najis. Sama ada dia berubah sikit atau dia berubah banyak. Kalau kena najis. Sama ada dia berubah sikit atau berubah banyak, kalau kena najis, mutan najis. Kalau kurang 2 kullah, tak berubah pun, mutan najis. Berbeza dengan masuk benda suci, jika berubah sikit kekal mutlak, jika berubah banyak maka dia jadi air mutaghayyir. Dia tak panggil air mutlak dah. Alright. Jika syak ia pada air. Dia syak ni biasa kita ni. Buka air, bau klorin. Banyak sikit. Macam tu lah kot. Nak pakai air ni klorin ni, air berbau ni. Boleh pakai ke tak? Boleh pakai ke tak? Syak ni 50-50, 50-50. Sama ada berubah atau tiada. Kenapa? Kerana sedikit sangat ubahnya. Nak kata banyak, sikit. Nak kata sikit, macam banyak. 50-50 50-50.
Syak tu 50-50. Sedikit sangat ubahnya itu jadi tiada terang, tak terang, tak dapat pastikan mana satu yang lebih berubah ke lebih yang tak berubah, mana satu beratnya, ya. Maka dihukumkan atasnya dengan tiada berubah. Kerana asalnya tiada berubah, maka tak sekali itu harus memakaikan dia. Bila was-was, tak tahu mana satu ni, syak ni. Banyak ke tak banyak? Cuba tengok. Berubah air. Adalah berubah sikit. Sikit ke banyak? Banyak ke? Sikit. Banyak. Tu syak. Kalau banyak. Jadi tak boleh nak kata sama banyak, berubah dengan tak berubah. Nak kata berubah, nak kata kuat tak berapa kuat. Nak kata tak kuat. Nak kata berubah warna tak berapa nak berubah. Nak kata tak berubah. Dia duduk setengah-tengah. Maka boleh pakai. Boleh pakai. Kalau berubah dengan yang suci tadi, berubah dengan najis tak boleh. Berubah dengan yang tadi, maka boleh memakai. Apa maksud boleh pakai? Boleh ambil uduk, mandi wajib, basuh najis. Itu maksud boleh pakai. Kalau nak jiruh apa? Nak jiruh pokok apa, pakailah air najis kali pun. Habis bab tu. Itu sepatutnya kita habiskan hari tu ni. Tapi masa tu dah sejam dah. Kita stop. Ini baru masuk bab lain lah, fasal yang lain. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Dan bermula segala najis itu 3 namanya. Macam budak-budak mengaji najis ada 3. Mughallazah lah apa. Mari kita tengok macam budak-budak ke tak. Ada ilmu baru tak boleh. Yelah, saya ingat saya belajar ni masa tu darjah 3 tak silap. Duk hafal. Najis ada 3, mughallazah. Nak sebut tak kerti masa tu. Macam mana sebut tak ingat lah. Mukhaffafah, mutawassitah. Hafal sebab nak masuk reksa sekolah kafar. Ni dah umur bukan darjah 3, dah 30 tahun. Dah 63 dah. Mari kita tengok dulu. Setiap kitab dia ada keistimewaan sendiri. Ada kitab macam ni kita baca, dah tahu semua. Ada kitab ni, memang dah tahu, semua dah tahu. Tapi ada satu aje. Yang ni kita dapat satu, yang tak ada pada kitab lain. Baca kitab lain pula, sama aje. Tiba-tiba ada 2 perkara yang kita tak pernah dengar. Dia begitulah kitab ni. Banyaknya yang dah tahu. Tapi mesti ada dapat satu dua yang tak tahu rupanya. Walaupun benda tu kita dah belajar sejak kecil lagi. Pertama, ada 3 jenis, 3 nama. Pertama, mughallazah. Bunyi pun dah menyeramkan, mughallazah. Dan iaitu najis anjing dan babi dan segala anak daripada keduanya. Anjing mughallazah, babi mughallazah, badan dia, air liur dia, najis dia, apa sahaja yang mengena dengan 2 binatang ni, maka dia jenis najis mughallazah. Sama ada dia memang original anjing babi ataupun dah tiruan. Babi dengan lembu kan macam tu lah, keluar anak jadi apa-apa kan, dah tiruan lah maksudnya. Tapi mak bapak binatang tadi masih lagi salah seekor adalah mughallazah. Maka anak dia mughallazah juga, walaupun anak dia rupa tak mughallazah. Babi dengan lembu, keluar anak sebiji macam lembu, tetap juga mughallazah. Tak boleh jadi lembu sebab keturunan mughallazah. Dan lembu tadi pula kahwin dengan lembu lagi, dapat anak lembu lagi, sama juga tetap mughallazah dengan cucu-cicit walaupun rupa lembu. Itu maksud dia. Dan anak daripada keduanya walaupun bercampur, kuda dengan anjing ke, boleh tak kuda dengan anjing? Tapi baru ni saya dengar, masa PKP baru ni, pembiakan besar-besaran antara babi dan kambing sedang dijalankan. Macam mana dibuat Allah Alam. Sama ada senyawa betul, pakai tabur uji, ataupun apa yang jenis genetik DNA apa benda dah yang bercampur tu, yang dia buat tu. Tapi memang ada di barat sana, di antara babi dan kambing, pembiakan besar-besaran PKP hari itu, masa tu, menghasilkan bulu yang sangat lebat untuk dibuat baju. Bulu kambing, tapi ada dekat babi, rupa babi, anak dia nanti. Macam kacukkan lah, macam buat tut. Kan? Rambutan ni sedap lah, ya Allah, sedapnya rambutan ni. Tapi dia tak lekang, dia sekali dengan biji. Dia punya tu payah habis lekat habis selah gigi nak makan kan. Yang ni lekang lah, tapi tak manis sangat. Yang ni manis,
Dia kacuk, kita panggil apa, tut ke apa ke buat tu, akhir sekali dapat buah rambutan yang dah lah manis, lekang pula tu. Macam tu lah. Yang jadi musangking macam tu lah. Yang ni sedap tapi biji besar. Yang ni tak sedap mana, tapi biji tak boleh nak buat benih biji ni. Kepek. Dia kacuk akhir sekali jadi musangking. Kan macam tu lah. Samalah. Lembu ni. Bukan lembu. Babi dengan kambing. Kambing biri-biri. Kambing biri-biri bulu dia tu kalau buat baju sedap, panas. Bulu dia. Tapi bulu tak banyak mana. Macam mana? Dia kacuk dua tu. Kemudian jadi anak nanti, nak kata babi tak berapa babi, nak kata biri-biri tak berapa biri, nak kata kambing tak berapa kambing. Dia punya ekor tu panjang. Ekor dia. Togel ekor. Ekor tak ada bulu, togel. Ngeri lah tengok. Hui. Risau tengok. Dia punya badan penuh bulu kerinting. Sekejap-kejap. Kalau mesin tu, dia kejap tumbuh. Tu dengan cerita lah. Masa PKP gitu. Jadi hati-hatilah kita nak beli baju. Yang ni bulu original ni. Original. Hati-hati. Lebih-lebih pada barat sana lah. Maka bulu tu pun bukan lazah lah juga. Itu maksud dia. Yang kedua, mukhaffafah. Dan iaitu najis mukhaffafah. Tadi najis mughalazah. Najis kemih. Kemih ni bahasa dulu, bahasa sekarang kencing. Kemih. Kaf mim ha. Kaf mim ha. Kaf tu bunyi ke, mim ha tu bunyi meh. Ada juga bahasa dulu juga. Kaf tu baris depan. Mim tu pun baris depan. Jadi kumuh. Sama tu. Daripada huruf kaf mim ha. Cuma baris je beza. Asal dulu kaf mim ha tu, kaf tu ke. Bukan ka, bukan ki, ke. Kalau ikut bahasa Arab tak ada ejaan. Nak eja macam mana? Ke. Kaf atas ka, kaf bawah ki, kaf depan ku. Ke. Tak ada. Melayu je ada. Jawi Melayu je ada. Jawi Arab tak. Bukan Jawi Arab. Tulisan Arab tak ada. Dia ke. Macam kera. Kaf, ra, alif. Kera. Macam mana nak eja kera kalau ikut Arab tulisan Arab tu? Mana boleh? Nak aris kaf, ra, alif. Kara. Kaf baris bawah kira. Kaf baris depan kura. Macam mana nak kata kera? Tak ada. Orang Arab tak boleh kata kera. Dia tak ada baris. Kalau dia kaf, ra, alif maksud apa? Kera. Kera tu maksud orang Melayu punya Jawi Melayu ke. Jadi kemeh tu kaf mim ha. Bahasa dulu kaf tu ke. Bukan ka, bukan ki, bukan ku, ke. Meh. Sebelum pada tu lagi kaf depan, mim depan. Jadi kumuh. Yang akhir sekali jadi perkumuhan yang kita kata. Tapi asalnya kemeh. Kemeh ni maksud apa? Kencing. Cuma perkumuhan dia lebih besar lagi kan sekarang. Termasuk najis pun kita panggil perkumuhan juga. Ini cerita asal, bahasa asal. Mukhaffafah iaitu najis kemeh. Najis air kencing. Air kencing kanak-kanak lelaki. Syarat yang kedua. Syarat pertama kemeh, air kencing. Syarat kedua kanak-kanak. Syarat dua, kanak-kanak. Syarat yang ketiga bila sebut kanak-kanak yang kedua. Yang ketiga, syarat ketiga, kanak-kanak itu lelaki, jantinanya. 3 syarat dah. Yang tiada memakan ia yang lain melainkan air susu. Dia tak makan apa selain kanak-kanak tadi, makan air susu aja. 4 syarat. Yang belum sampainya umur 2 tahun. Sebelum 2 tahun Qamariyah, 5 syarat. 5 ni dia panggil syarat najis mukhaffafah. Tak cukup 5-nya, najis tu jadi najis mutawassithah yang kita akan masuk nanti. Jadi kalau cukup syarat, pertama air kencing. Habis kalau tai, habis. Awal-awal lagi bukan mukhaffafah. Pertama air kencing. Yang kedua kanak-kanak. Habis kalau orang tua, habis tak akan jadi mukhaffafah. Yang ketiga lelaki. Kalau perempuan walaupun baru lahir takkan jadi mukhaffafah. Yang keempat, dia tak makan benda lain melainkan dia makan susu aja. Habis kalau dah makan macam-macam tak jadi mukhaffafah. Bila tak sebut tak jadi mukhaffafah, automatik dia jadi mutawassithah. Yang kelima, umur jangan belum sampai 2 tahun Qamariyah. Jika lebih, tak kisahlah dia lelaki ke perempuan ke, bukan mukhaffafah. Bila sebut bukan mukhaffafah, mutawassithah. Air kencing, jadi maknanya kalau bayi tadi muntah dia, najisnya bukan mukhaffafah.
mutawassithah. Muntah budak, jeluak orang panggil kan, jeluak tu kan. Dia bukan mukhaffafah. Sebab dia pertama syarat apa? Kencing. Yang keluar kat mulut tak nama kencing, nama muntah. Bila muntah dia panggil najis mutawassithah walaupun budak tu baru lahir. Lelaki pun tu. Cukup syarat. Tapi sebab dia keluar bukan kod kencing, dia keluar kat mulut, kita panggil muntah, jeluak, maka dia adalah najis. Kanak-kanak lelaki, perempuan tak boleh 2 tahun, dia tak makan apa-apa. Melainkan dia minum susu je. Kalau sekadar rasa-rasa tak nama makan. Sebab kena faham juga yang dia kata ni, tiada memakan ia akan yang lain. Setengah kitab dia akan kaitkan makan itu atas jalan mengenyangkan. Kitab kita tak tulis makan tu atas jalan mengenyang, bukan asal makan. Kalau asal makan, semua budak buat tahnik, tak boleh lah air dia semua bukan mukhaffafah lah, sebab semua budak tahnik. Bila tahnik makan tu, makan kurma tu bukan susu. Maka boleh kata sekarang ni semua budak-budak yang tahnik tak boleh, air kencing dia adalah bukan mukhaffafah lagi, semua mutawassithah. Mana boleh kata gitu? Sebab apa? Sebab yang sebut makan-makan tadi atas jalan mengenyangkan. Tu yang tak boleh. Kalau makan tek-tek kat lidah gitu, tak apa. Macam kurma, air zam-zam, makan ubat, batuk kor, pergi klinik, doktor bagi ubat cair tu mau 1 sudu juga tu. Sombat kat budak tu telan seminggu juga baru hilang batuk sesama dia. Dah makan benda lain. Kanak-kanak cukup syarat, lelaki semua cukup syarat, tak sampai 2 tahun cukup syarat semua. Semua satu je, dia makan ubat batuk. Maka air kencing dia adalah mutawassithah? Tak. Masih lagi mukhaffafah. Sebab yang kata makan-makan tadi atas jalan mengenyangkan. Makan sungguh, makan bagi kenyang kan, budak makan macam mana? Makan bagi kenyang. Bukannya makan rasa-rasa, makan ubat tak masuk tu tak kira. Kekal lagi air kencing dia mukhaffafah juga, atas jalan mengenyangkan. Dan dia kata kat sini minum susu saja. Kanak-kanak tadi minum susu saja sampai umur 2 tahun ke bawah lah. Walaupun susu tu susu orang lah maksudnya. Cuma dia kait kat bawah belakang tu, walaupun susu binatang sekalipun, susu lembu, susu unta, susu kambing, budak tu maka adakah air itu mukhaffafah juga? Berlaku khilaf. Yang muktamadnya mukhaffafah juga. Tapi ada yang kata bukan. Kita ambil yang inilah mukhaffafah. Walaupun dia minum susu bukan susu orang, itu susu lembu, susu kambing, susu unta, susu binatang, tetap juga anak tu kencing budak tadi, budak lelaki yang cukup syarat tadi tu mukhaffafah juga. Cuma menjadi soalan, susu yang beli kat kedai formula tu dah nama formula. Tahu tak formula tu apa benda? Susu formula. Formula tu maksudnya susu tu dah campur macam-macam. Sebab tu dia kata formula. Kan formula ni kan macam-macam. 3 campur 4 kali 7 bagi 5 kan. Kena ada formula. Sebab apa? Banyak sangat. Kena ada formula. Jadi bila susu formula, dia dah buat macam-macam. Dia dah masak, dia keringkan. Macam mana dia buat? Dia tambah situ, tambah DHA, tambah kalsium, tambah entah apa yang dia tambah tu. Jadi bila dia tambah, bila kita buat balik daripada segebuk tadi, jadi susu, itu bukan susu dah sebenarnya. Itu namanya makanan lain dah. Itu bukan susu original dah. Walaupun susu-susu binatang, maka kalau budak yang makan susu formula, lelaki cukup syarat walaupun sekalipun, oleh kerana dia minum susu formula atas jalan mengenyangkan, memang biasa susu formula ni kenyang, okay? Maka air kencing dia bukan mukhaffafah dah, mutawassithah dah lah. Sebab dia campur bahan-bahan lain. Tapi kalau memang real punya macam orang dulu anak dia pergi cari lembu sikit, bagi budak minum gitu aja. Kalau macam tu, air kencing dia masih lagi mukhaffafah. Kalau yang ni formula ni, alah macam cakap tu lah, apa-apa minuman-minuman kita, kopi tu kan, yang kopi yang kita beli campur tu kan, 3 in 1 ke apa, dah memang campur, dah nama 3 in 1. Kopi pula tulis tu, kopi pra campuran. Siap tulis lagi. Bukan kopi saja, macam-macam margarine dia buah dalam tu, macam-macam dia buah dalam tu. Bukan kopi original, kopi yang biji-biji tu original. Ini yang kopi yang kita beli yang berapa ringgit, 3-4 ringgit kan. Mana dia campur macam-macam. Masin pun ada rasa tu. Kopi tak macam ni. Jadi walaupun nama kopi tapi telah dicampur. Sama lah juga dalam susu tadi, telah dicampur.
Settle. Sikitlah kalau nak khilaf mazhab lain, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dia tak ada mukhaffafah ni. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi dia tak ada. Maksudnya semua air kencing, semua mutawassitah. Itu mazhab lain lah. Jadi kalau mazhab lain, kalau kita dengar mazhab lain, kita tak terkejut lah. Ini nak najis apa? Budak tu baru tak sampai 2 tahun, dia minum susu aja, mukhaffafah tu najis tu. Tak ada mutawassitah. Kita diam je lah. Sebab memang mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dia tak ada mukhaffafah. Dia terus pergi ke mutawassitah. Dari sudut bahasa, mughallazah berat, mukhaffafah ringan. Itu dari sudut bahasa. Satu lagi yang ketiga, mutawassitah. Mutawassitah ni dari segi bahasa maksudnya tengah-tengah. Soalannya, apa yang dimaksudkan dengan berat? Mughallazah berat, mukhaffafah ringan, mutawassitah sederhana. Apa yang berat? Najis tu berat kalau timbang ke? Tidak. Maksud berat tu cara nak cuci tu berat. Mughallazah cara nak cuci tu berat, sampai 7 kali cari tanah lah apalah. Mukhaffafah cara nak cuci tu senang je, tak payah cari air pun banyak-banyak pun. Mutawassitah nak kata berat, tak berat juga cara cuci. Nak kata ringan, tak berapa ringan juga, sedang-sedang. Itu maksud dari segi najis berat, najis ringan, najis pertengahan. Berat, ringan, pertengahan tadi cara nak menyucikan. Okey, bukan ditimbangkan najis tu. Mutawassitah, dan iaitu segala najis yang lain daripada mughallazah dan mukhaffafah. Senang aja. Dia bukan mughallazah, dia bukan mukhaffafah, dia mutawassitah. Maknanya majoriti najis yang ada dalam dunia ni mutawassitah. Banyaknya mutawassitah selain daripada air kencing tadi tu, kanak-kanak tadi, dengan anjing babi. Selain pada tu semua mutawassitah. Yang paling banyak mutawassitah lah. Dan dibasuh akan najis mughallazah. Dia terangkan najis mughallazah dulu. Sebab disebut dulu mughallazah. Lepas ni dia akan cerita tentang najis mutawassitah, lepas tu baru najis mukhaffafah. Dan dibasuh, ni cara basuh. Dan dibasuh akan najis mughallazah itu 7 kali. Bila kena najis mughallazah, kena basuh 7 kali. Salah satunya dengan air tanah. Air tanah. Hingga rata sekalian tempat yang kena najis. Tempat kena najis bukan najis. Dia ada beza. Najis dengan kena najis ada beza. Najis tu najis lah. Kena najis dah tak ada. Tapi tak dibasuh lagi. Najis dah tak ada. Itu ada panggil tempat kena najis. Okay. Sekalian tempat yang kena najis itu dengan syarat dihilangkan akan ain najis itu dahulu. Tiada memadai dijirus akan tanah itu tu air tanah. Air tadi di atasnya ada najis nampak seketul kat situ, ambil air jiruh, tak memadai. Maksudnya sampai bila-bila pun takkan suci kat situ. Cara nak cuci macam mana? Dia kata yang pertama, buang air dulu, buang najis tu dulu. Buang najis tu. Kalau air kencing, buang air kencing dulu. Air kencing babi, anjing babi tadi. Kalau najis dia tarik dia, buang tarik dulu. Okey. Lepas buang, mesti ada kesan-kesan lagi. Hilangkan kesan-kesan. Nak hilangkan apa? Hilangkan ain dia, najis tu hilangkan, fizikal najis tu hilangkan. Hilangkan juga bau, warna dan rasa. Tiga-tiga kena hilangkan sekali. Hilangkan. Lepas dah hilang, dah tak ada dah ni. Dengan air, basuh dengan air hilang. Maka dia panggil bau sekali basuh. Bau sekali. Padahal basuh dah 10 kali. Contoh ambil buang. Lepas tu ada sikit-sikit ambil air. Ambil air cuci. Ada bau sikit, ada warna, bau sikit, bau warna pada sikit lagi. Basuh lagi 2 kali. Hilanglah. Bau ada lagi 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali basuh. Bau hilang, ain dia hilang, bau warna dan rasa pun hilang. Rasa dengan tangan jangan rasa dengan lidah pula. Rasa dengan tangan. Bau warna rasa hilang dah. Oh, dah hilang dah. Dah 10 kali basuh ni. Namanya basuh sekali. Maka kena tambah lagi 6 kali. Dan salah satu daripada 6 kali itu air tanah. Okey. Bukan tadi dah basuh 10 kali dah hilang, cukup lah. Bukan. Bila hilang je baru sekali nama. Walaupun nak hilang tu basuh 10 kali. Okey. Kemudian basuh 6 kali lagi. Salah satu daripada 6 tadi tu air tanah. Air keruh lah. Air tanah ni orang sekarang tahulah faham macam mana. Dia yang tepatnya bukan air tanah, air keruh.
Air tanah ni dah macam ambil tanah. Air keruh, air tu warna keruh. Macam tarik tu keruh lah tu. Macam sungai tu. Air sungai yang time lepas hujan kan keruh. Tu air keruh dah tu. Bukan mesti air tanah tu ada tanah. Air tu keruh. Keruh kerana apa? Kerana tanah. Okey. Keruh kerana apa? Buah color. Tak boleh. Buah warna. Tak boleh. Keruh kerana apa? Kerana tanah. Memadai. Air keruh. Maknanya 7 kali, salah satunya adalah air tanah. Okey. Air tanah itu adalah air mutlak. Jangan kita salah faham. Sebab saya pernah buat soalan berisa lama dulu. Bila kata-kata ni, basuh 7 kali. Basuh Najis Mughalazah adalah basuhan 7 kali. Sekurang-kurangnya sekali air tanah, air keruh, dan 6 kali air biasa. Okay. 7 kali basuhan keseluruhannya. Dalam 7 kali basuhan ni, berapa kali air mutlak? Saya buat A, B, C, D. Berapa kali basuh air mutlak? Kan basuh 7 kali. Salah satunya air tanah. Okey, maka keseluruhan basuhan adalah 7 kali basuh. Sebab nak selesaikan mughalazah. Maka soalannya adalah berapa kali basuh dengan air mutlak? Itu soalannya. A 6, B 7. Yang itulah. C tak ingat lagu apa. Boleh kata semua orang jawab 6. 6 air mutlak. Kalau 6 air mutlak basuh 7 kali, salah satunya dengan air tanah. Kalau 6 air mutlak, basuhan tadi tak sah. Basuhan mughalazah 7 kali basuh. 7 mesti air mutlak. Habis salah satu tu air tanah. Ya, salah satu tu air tanah. Dan air tanah tu adalah air mutlak. Air tanah tu air mutlak. Seorang pun jawab tak betul. Tak ada pun jawab 7. Semua jawab 6, semua air mutlak. Jadi maknanya kalau kita faham air tanah tu adalah air mutlak, boleh tak 3 kali air tanah, 4 kali air putih? Boleh lah. Sebab sekurang-kurangnya sekali air tanah. Bukan mesti sekali air tanah. Sekurang-kurang sekali air tanah. 2 kali boleh, 3 kali, 7 kali air tanah pun boleh. Sebab air tanah adalah air mutlak. Air tanah tu air keruh tadi adalah air mutlak. Macam mana boleh silap? Dan disyaratkan tanah itu, air tanah tadi, air yang keruh kerana tanah, maka tanah itu dengan tanah yang suci lagi menyucikan. Oh, ada tanah suci lagi menyucikan. Maka tiada memadai dengan air tadi keruh dengan tanah yang mustakmal. Oh, macam mana tanah mustakmal? Tanah yang mustakmal maksudnya tanah yang telah digunakan untuk, bukan tanah lah, debu lah. Debu tanah yang telah digunakan untuk tayamum. Tayamum ni tabur debu tanah, tepuk saja aku tayamum bagi mengharuskan fardu salat. Maka tepuk tangan lah. Okey. Yang jatuh tu tadah. Bekas ni jatuh. Jatuh tadah. Bekas-bekas tadi. Air tu ambil air, tanah tadi, bukan tanah, debu tadi ambil air campur. Keruh lah. Macam kena debu tadi. Tak sah buat basuh Najis Mughalazah. Pendapat muktamad. Tu macam mana kita. Tapi pendapat yang kedua, tak ada istilah tanah debu mustakmal, tak ada istilah. Sebab dia bukan mengangkat hadas. Kalau ambil wuduk, kita niat nawaitu raf'al hadasil asghar, saja aku angkat hadas kecil. Kita basuh muka, maka air itu kenalah mustakmal sebab kita angkat hadas tu masuk dalam air. Maka air itu jadi air telah digunakan, iaitu air mustakmal. Debu niat dia bukan angkat hadas saja aku angkat hadas, bukan. Tayamum mana ada niat saja aku angkat hadas, mana boleh. Habis tayamum niat apa? Saja aku tayamum bagi mengharuskan solat. Maka dia tidak mengangkat hadas, tapi boleh solat dengan tayamum. Maka bila dia bukan mengangkat hadas, tak adalah debu mustakmal. Ini pendapat kedua. Dua-dua kuat. Jadi kalau pada pendapat yang kedua, debu mustakmal pun boleh pakai juga. Tapi macam lah tak ada tanah, ambil debu tu juga, berlambak tanah. Gali lah. Cuma nak bagi tahu hukum aja. Okay. Tanah mustakmal tak boleh dalam kitab kita kata. Dan yang mutanajis atas qaul yang mutamad. Sebab tu dia kata atas qaul yang mutamad. Sebab ada qaul yang kedua, ada pendapat yang kedua mengatakan tak ada tanah mustakmal tadi ataupun debu mustakmal. Kalau yang mutanajis tak boleh juga.
mutanajis ni maksud kena najis. Jadi tanah tu dah kena najis. Dia buang najis tu sikit, tengok tanah tu adalah najis-najis sikit kot, bekas-bekas dia campur air. Tak boleh lah. Jadi air mutanajis. Itu pendapat mutamat. Tak boleh lah sebab dia panggil tanah mutanajis, tak boleh. Tanah mustakmal tak boleh, tanah mutanajis pun tak boleh. Itu pendapat mutamat. Dan kata setengah, ini yang terkhilaf ni, pendapat dhaif ni, memadai dengan tanah mutanajis dan mustakmal, dan iaitu dhaif. Pendapat lain kata mutanajis pun boleh, tanah mutanajis campur air boleh untuk buat basuh najis mughallazah. Apa alasan dia? Itu najis juga nak basuh. Jadi tak ada masalah lah, najis dengan najis sekali lah tu. Maka kat situ bukan pendapat mutamat. Tak boleh lah. Kalau ikut pendapat mutamat tak boleh. Sebab tu dia kata iaitu dhaif. Okey. Senang lah, ringan je masalah. Mari kita tengok mas'alatun. Ringan mari kita bagi masalah, dia kata. Kan pekah kan dia buat masalah ni. Mas'alatun, masalah. Tak ada masalah, kita cari masalah. Saya dah sebut dah sebelum ni kan. Ulama terdahulu tak ada masalah, cari masalah. Fikir masalah. Bukan cari masalah tu buat, fikir masalah. Lepas dia fikir masalah, dia selesaikan masalah. Masalah tu tak terjadi pun. Masalah tu tak berlaku dan tak tu, tapi dia fikir macam mana kita buat masalah. Kalau gini, kalau macam ni. Okey, kalau macam ni, dia pun jawab. Tapi benda tak berlaku pun. Tu ulama. Kenapa jadi gitu? Terlalu faqih. Kita jadi masalah baru bincang. Itu pun belum tentu dapat jawapan. Jadi masalah pening kepala. Aduh, macam mana nak buat Cari-cari kumpul para ulama semua. Ulama-ulama satu dunia berkumpul, bincang. Akhir sekali keluar satu fatwa. Itu kita sekarang. Dulu tak. Ulama dulu 1000 tahun yang lepas, 700 tahun lepas, terlalu faqih, terlalu bijak, sampai kan tak tahu nak buat apa dah. Kita buat masalah. buat masalah. Dia cari gitu. Kalau orang kahwin dengan lembu, anak tu lahir lembu sebiji, anak tu. Tapi bapak dia orang, maknya lembu. Boleh buat korban tak? Tu ulama cari. Baca kitab Sabilal Muhtadi. Pening baca. Boleh buat korban tak lembu tadi tu? Kalau rupa orang tak boleh nak. Ni rupa lembu sebiji. Dia turun baka mak. Dia tak turun baka bapak. Soalannya boleh buat korban, sah atau tidak? Weh, apa benda cerita ni? Ulama dulu bincang. Lama dah, 700, 800 ribu tahun lepas. Sekarang rupanya dah boleh tak? Ada teknologi genetik ni lah, DNA tu campur-campur dah jadi pelik-pelik lah sekarang ni. Ulama seolah-olah khasyaf. Bukan seolah-olah, memang khasyaf. Dia seolah-olah nampak akan datang. Maka dia buat masalah tu, walaupun waktu tu orang kata gila buat masalah ni. Sekarang kita guna. Orang kahwin dengan babi. Kahwin tu maksud tu lah, dengan babi. Keluar anak sebiji macam orang. Sebiji, boleh bercakap. Kalau jadi imam sahab. Ada lagi kitab, saya bukan reka ni. Buka kitab Furu' Masail. Ngaji kitab ni dulu lah, habis Furu' Masail dah buka depan. Boleh tak jadi imam? Sah tak dia jadi imam? Soalannya, boleh tak ataupun wajib tak dia semayang? Maknya babi, ayahnya orang. Keluar anak sebiji macam orang. Saya tak pernah terfikir. Kita baca kitab, ya Allah, apa benda ni? Ulama terlalu faqih. Lepas dia buat masalah, dia tak tinggal. Pandai-pandai lah korang settle. Tak. Dia selesaikan. Wajib semayang. Boleh jadi imam, sah jadi imam. Sah jadi imam. Ada kalau orang pegang dia, kena basuh dengan air tanah. Mak dia babi, kena basuh dengan air tanah lah 7 kali. Kalau orang pegang salam-salam apa. Kalau dia pegang dinding semua, kena basuh tak? Tak kena basuh. Dimaafkan. Pelik. Tapi ngaji Fathul Ain dulu lah. Tapi itu ada. Bila sebut masalah, para ulama dulu, dia buat masalah kerana terlalu bijak, terlalu faqih. Beza kita, jadi masalah pun tak erti settle. Tak payah cerita banyak. Jamak qasar pun pening mas. Aku boleh jamak ke tak? Boleh ke tak? Ya, ada orang semayang kat masjid tu. Kalau ikut masjid tu nanti sekejap lagi qasar. Itu pun tak boleh settle. Ini kan pula masalah yang lagi-lagi. Naik tu. Macam mana nak semayang? Nak tayamum ke nak ambil pakai air tu atas kat air apa yang kat atas tu. Ambil air terbang. Kejar nak ambil wuduk nak basuh muka. Macam mana? Ulama sejak lama lah. Kalau nak tayamum macam nak tepuk? Mana debu?
Cari debu. Letak debu, terbang debu. Habis cari debu. Macam mana nak sembahyang nanti? Ulama saya lama dah. Tapi itulah bukan fardu ain. Cuma nak beritahu, dalam kitab-kitab fiqh, dia akan buat masalah. Yang dia panggil jika maka, jika maka, jika maka. Jika gini, maka ni. Jika maka. Maka kita yang dapat untung. Kadang-kadang kita fikir balik, ulama hebat. Masalah. Ini sebab tu M-A-S-A-L-A-H. Masalatun. Masalah. Jika dibasuh akan kain yang mutanajis. Jika dibasuh akan kain yang mutanajis. Kain tu kena najis, dia basuh. Yang mutanajis dengan mughallazah. Yang najis-najis kena kain tadi, anjing babi lah. Air liur dia ke apa ke, najis dia ke. Itu dengan tanah, dia basuh dengan tanah. Kain yang kena najis mughallazah tadi dengan tanah. Niscaya jadi binasa ia. Jadi binasa ia kain. Kain tu rosak. Kain tu rosak. Bila sebut binasa, mungkin hancur, mungkin terkoyak, mungkin taklah terkoyak tapi tak boleh pakai dah, mungkin pudar warnanya. Apa? Buatlah contoh apa? Mungkin jadi tompok-tompok tai unta, tompok-tompok. Itu maksud binasa. Mungkin terkoyak, mungkin tak boleh pakai dah, mungkin hilang warna, mungkin jadi tompok-tompok. Itu dah maksud binasa tu. Kalau pakai tanah. Kain tadi kalau pakai tanah, merosakkan. Jadi apa? Kalau kita tarik, perak, terkoyak gitu. Tak kisahlah apa-apa pun. Jadi itu maksud binasa. Kalau kena tanah. Dan jika dibasuh dia dengan sabun, kalau basuh dengan sabun, ganti daripada tanah. Dia tak pakai tanah, pakai sabun. Kenapa pakai sabun? Sebab kalau pakai tanah rosak. Kalau pakai tanah hilang warna dia, pudar warna dia. Buatlah apa masalah. Okey. Adakah harus memadai dengan dia atau tiada? Boleh tak pakai sabun? Kenapa pakai sabun? Pakai tanah. Tak boleh pakai tanah, nanti rosak. Contoh baju putih, kena air liur anjing, baju putih basuh dengan air tanah, dah jadi apa lepas pada tu? Jadi warna lain. Itu maksud binasa. Ya? Macam tu pakai sabun je lah. Boleh kot. Mari kita tengok. Maka, nampak? Masalah. Ulama tak tinggal kat masalah tu. Dia ada jawab. Maka tu jawab dalam kurungan. Maka, atas qaul yang mu'tamad, itu tiada harus. Tiada harus ta'ayyun tanah juga. Pendapat mu'tamad, tiada harus, tak boleh. Tak boleh juga. Biar rosak pun rosak lah. Rugi pun rugi lah. Pudar pun pudar lah. Okay? Ta'ayyun tanah juga. Mesti dengan tanah juga. Ta'ayyun kan? Mesti dengan tanah juga. Tanah tu maksud air keruh lah. Dan jika membawa ia kepada binasa ia sekalipun, rosak lah. Hukum tetap hukum. Jadi jangan duk pakai sabun lah. Jangan kita tukar pula ada sabun tanah tu. Itu tanah lah juga kalau sabun tanah tu kot. Tak tahu, saya tak tengok lagi. Tak berani nak cakap. Sebab ada dia panggil sabun tanah. Sabun tu dibuat pada tanah. Tapi sabun. Tapi rasanya dia ada campur yang lain tu. Saya tak pernah tengok pun. Tapi ada orang cerita lah. Sekarang ni ada produk namanya sabun tanah. Sabun yang dibuat daripada tanah. Lepas tu bila kata tu kan dia macam dia bergutu-gutu je, sedap lah. Macam gosok kerak. Tak payah pakai span lah. Lepas tu bau pun bau tanah. Dan dia baik untuk kulit dan sebagainya. Dengar cerita. Tapi kalau ikut, saya tak pernah tengok. Tapi agak-agaknya dia campur benda lain tu. Dia campur benda lain. Bila campur benda lain, tak boleh nak pakai tanah sabun tu. Okay. Yang ini bukan sabun tu. Ini sabun tu lah. Sabun betul tu lah. Dan atas qaul yang dhaif, memadai. Ada pendapat dhaif. Memadai dengan sabun sat tu. Sabun-sabun ni bukan asal bahasa Melayu. Orang Melayu je pelat. Sabun. Tu asal. Bahasa asal sabun. Jadi Melayu sabun. Sabun. Dan atas qaul yang dhaif, memadai dengan sabun jika sekira-kira takut binasa akan kain dengan tanah, seperti hilang warnanya atau kurang. Hilang warna kurang menyebabkan jadi masalah lah, maka boleh pakai sabun. Pendapat dhaif, qaul dhaif. Mungkin boleh faham tak? Boleh kot. Sebab dia qaul dhaif mazhab Syafi'i juga. Mungkin kalau baju tu harga 7,500 kena pula anjing pergi air liur, dia kena kat situ pula. Allah, tak ada tempat lain lah. Contohlah warna putih, harga mahal. Kalau jigu air tanah, jigu pula kena sikit. Bila kena banyak ni kat sini, kebasuh pun payahlah semua banyak ni lah juga. Buat apa nak basuh semua? Kalau basuh banyak ni, kalau kena air tanah, buatnya kena air tanah, tampung pula.
Mungkin kot. Masa tu pakailah qada kot. Masalah tu. Ada lagi, ingat dah habis. Masalah lagi. Ambil nak masalah kan. Masalah lagi. Masalah kedua. Memadai membasuh akan najis mughalazah itu dengan pasir yang berdebu bercampur ia dengan tanah. Seperti kebanyakan pasir. Boleh tak basuh bukan dengan tanah, dengan pasir. Tapi pasir itu berdebu. Debu tu debu tanah. Seperti kebanyakan pasir. Dia ada debu kapur, yang tu tak boleh. Apa? Crush apa? Apa dia panggil crush apa? Batu kecil-kecil. Allah, saya ingat crush kat belakang apa? Crusheran. Tu kan? Yang biji kecil-kecil kan? Cuba tengok, cuba pegang. Warna putih tak? Dia punya macam debu tu. Itu kapur. Tu tak boleh. Tu tak boleh. Apa yang tak boleh? Kita nak cerita pasal yang berdebu tu. Batu tu memang tak boleh. Debu tak boleh. Tapi kalau pasir, kadang-kadang pasir tu dia ada tanah. Dan debu. Debu tu debu tanah, bukan debu pasir. Maka boleh dia kata kat situ. Kalau debu tu daripada tanah, bercampur debu tu daripada tanah, tapi duduk dekat pasir. Tanah tak ada. Apa beza tanah dengan pasir? Ada beza. Kita tahu kot. Pasir yang kat pantai Belambak tu, tu pasir. Tanah, tanah. Tengok dia ada beza. Bila dah dekat-dekat di antara pasir dengan tanah, dia akan bercampur, ada kawasan tertentu. Jadi bila dia bercampur, pasir tetap pasir, tapi dekat pasir tu ada debu. Debu tu bukan debu pasir, debu tu debu tanah. Boleh pakai? Boleh pakai. Debu tanah tadi boleh pakai. Dan jika tiada padanya debu sekali-kali, tak ada debu pun, boleh juga. Macam ni caranya. Maka akan ditumbuk dia hingga jadi debu seperti tanah. Maka memadai. Tumbuk. Ini yang terbaik. Tumbuk. Ni sama juga saya dah cerita sebelum ni kan. Nak buat debu tayamum tu, setiap orang kena buat debu tayamum, simpan dekat rumah, letak dalam botol. Takut apa-apa bila sakit. Masa sakit nanti payah nak cari debu, dah sakit. Sekarang ni lah simpan debu tayamum. Pergi cari kat mana-mana. Kalau kita nak simpan, kita cari tanah yang atas sikit lah. Tanah yang dinding macam ni kan. Belambak kat sini kan, tanah jenis ni. Bukan jenis kat bawah. Itu pun tak wajib untuk kita simpan je ni. Kita ambil yang tu, ambil sikit, jemur. Bila dah kering, tumbuk. Lepas tu ambil penapis yang kedai RM2 tu. Tapis, buat dalam botol. Agak-agak banyak, ni pun banyak sangat lah. Banyak ni cukup lah. Buat dalam botol, tutup rapat-rapat. Simpan kat rumah. Sakit apa-apa nanti, kena apa-apa nanti, ambil debu Ustaz. Ambil debu. Banyak ni boleh pakai berapa tahun boleh pakai ni. Bukan nak mandi debu. Buat sebab nanti sakit. Masa Allah, tak ada ke pendapat dhaif ke mazhab lain ke yang tak pakai debu? Masa tu baru cerita, masa sihat tak buat. Buat. Dulu ada jual. Dulu saya tengok ada kat Kelantan ada jual dekat hospital. Ada jual dulu debu. Tapi tak ada orang beli pun. RM3 jual satu debu. Sekarang tak ada lah, payah nak cari. Buat sendiri, buat tumbuk ni. Dan jika apa? 8.40 dah. Sekejap, nak berhenti kat mana? Jika dibancuh dengan air, masalah. Ni last. Jika dibancuh akan tanah itu dengan air, maka jangan beri jadi hampir kepada lumpur, tetapi sekira-kira keruh air itu dan dinamai orang akan dia air tanah. Kalau nak campur tanah tu, jangan jadi macam selut. Tu maksudnya lumpur tu selut. Biarlah jadi air. Ini campur punyalah banyak tanah sampai jadi selut. Itu selut. Jadi air. Saya nak bagi tahu gitu. Atau dibawa akan dia kepada air di dalam sungai pada waktu air bah. Waktu banjir, air bah tu air kuat. Dia pergi sungai, air laju ni. Datang ia pada hulunya. Dia duduk belah sini lah. Ilir sana duduk belah sini. Dan digerakkan dia 7 kali. Maka memadai dengan air itu jika keruh ia seperti air tanah. Sebab air bah kata banjir ke apa ke, ada apa-apa, jadi menyebabkan air sungai tadi jadi keruh. Tak kisahlah air sungai ke apa sebenarnya. Yang penting air banyak dan air itu keruh. Kalau tak keruh, kita keruhkan lah. Cocok kayu ke apa, masuk dalam tu pijak-pijak ke. Kalau masuk dalam tu basah pula kan. Cocok kayu, cocok apa, baling batu ke, kena dasar dia naik, keruh kan. Lepas tu ambil yang kena mughalazah tadi, baju ke apa ke, kayu ke apa ke tadi, masuk, gerak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah.
Tapi kalau air itu laju, air berjalan, nanti sebut bawah ni, kita baca dulu. Kalau air itu berjalan, tak payah, kita baca. Jadi letak 7 kali. Sebab lepas dah keruh kan, kalau air tu dah keruh tak payah. 1 2 3 4 5 6 7 ajalah. Kalau tak keruh lagi, keruhkanlah. Ambil kayu, cocok dia naik keruh kan. Letak 1 2 3 4 5. Gerak macam tu je. Tak payah. 1 2 3. Tak payah. Masuk 1 2 3 4 5. Boleh laju pun tak apa. Okey. Atau dipukul oleh ombak daripadanya. Kalau maksud dipukul ombak tu ada arus laju. Di atas suatu yang dibasuh 7 kali lalu ia memadai juga. Kalau air tu laju, tak payah buat gini. Letak je. Kira je. 1 2 3 4 5 6 7. Dah. Sebab air tengah jalan. Apa tujuan nak buat macam ni? Tujuannya nak bagi air lalu. Air dah berjalan. Letak aje dah. Kalau air tu laju, 1 2 3 4 5 6 7. Kalau air tu slow, 1 2 3 4 5 6 7. Kalau nak buat, buatlah. Yang penting jangan buat gini. Angkat letak. Leceh. Kelakar. Kalau buat itu tak salah buat. Mas'alatun. Jika seorang memakan ia akan babi, Allah, adakah wajib atasnya meminum air tanah? Allah, kerana membasuh dalam perutnya atau tiada? Jawapan akan datang. Siapa yang termakan babi? Muka surat 105 tu. Kita berhenti kat situ. Masalah. Jika seorang makan ia akan babi, adakah wajib atasnya minum air tanah? Jahannam. Minum air tanah tu. Akan datang kita sambung. Allah, tasbih kafarah dan suratan subhanakallah wa hamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.